Sekarang kita sambung kepada determinant of matrices. So kita ada dua jenis, iaitu 2x2 matrix dan juga 3x3. 2x2 kita dah pernah belajar dulu. Okay, jadi ini hanyalah revision sahaja. So katakan kamu diberi matrix A, 2x2 matrix, dan dalam ni adalah A, B, C, D. So cara untuk cari dia punya determinant adalah menggunakan rumus A, D minus B, C, dan ini mesti ikut turutan. A darab dengan D tolak dengan C darab dengan D. Itu adalah dia punya turutan. Baik, kita tengok kepada example 5, determinant of 2x2 matrix. Baik, given A 2, 5, 3, 8. So determinant dia adalah 2 darab dengan 8 tolak dengan 5 darab dengan 3. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 1. Okey, untuk B, determinant of B adalah sama dengan 3 darab 2 tolak 2 darab 5. So ini adalah sama dengan negatif 4. So itu sahaja untuk determinant of 2x2. Baik, untuk 3x3, determinant of matrix 3x3 can be evaluated as the sum of the products of elements of any one row ataupun one column. Okey, kita akan kira mengikut satu row saja, sama ada row pertama, row kedua, row ketiga, ataupun kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dengan dia punya cofactor. So sebagai contoh, ini adalah rumus dia. Ini adalah dia cari determinant menggunakan row yang pertama. Okey, so ini adalah entries A11. Okey, ini adalah entry. Ini adalah cofactor untuk row pertama dan kolom pertama. Okey, so A adalah entry, C adalah cofactor. Sebelum kita boleh cari determinant of 3x3, kita kena tahu apa dia dahulu minor dan juga cofactor. Okey, apa dia minor? Minor adalah the minor of Mij of the element Aij is the determinant of the matrix by deleting the ith row and the jth column of A. Kemudian cofactor pula adalah rumus dia Cij sama dengan negatif I plus J darab dengan minor. So kalau kita dapat cari minor, cofactor ni sebenarnya adalah sign sahaja. So sign dia ini, nak senang ingat senang je. Dia always start dengan positif, kemudian dia akan selang-seli. So positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Always selang-seli. Dan dia always start di sini dengan positif. Baik, kita tengok dulu apa dia minor dan juga cofactor. Baik, minor. Katakan saya nak cari minor M11. Okay. So, caranya adalah kita akan tutup row yang pertama, kolom yang pertama. Ingat, M11, satu yang pertama ni merujuk kepada row, satu yang kedua ni merujuk kepada kolom. So, kalau M31, ini maksudnya row yang ketiga dan kolom yang pertama. Okay. So, M11, okay, kita nampak ni, kita tutup kita punya row pertama dan kolom pertama dan kita akan nampak yang ini. So, kita cari determinant untuk 2x2 bagi minor ni. Kita akan dapat jawapan dia adalah 12 tolak 8 sama dengan 4. So, minor untuk M11 adalah sama dengan 4. Macam mana kalau saya nak cari minor untuk 2, 3? Ini maksudnya adalah row yang kedua, kolom yang ketiga. So, kita tutup row yang kedua, iaitu yang ini, dan kolom yang ketiga, iaitu yang ini. So, apa yang kita nampak kat situ? Kita ada nombor 1, 2, 1, 4 dan kita cari dia punya determinant. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 4 tolak 2 sama dengan 2. Meaning that minor 2, 3 adalah sama dengan 2. Okay. Kemudian, kita pergi kepada cofactor. Apa cofactor untuk C11? C11, dia berada di mana? Dia berada di sini. So, sign dekat situ adalah positif. Okay, positif. Kemudian dia punya minor tadi apa kita cari? 4 kan? So, sini adalah 4. So, C11 ataupun cofactor untuk row yang pertama dan juga kolom yang pertama adalah positif 4. Kemudian apa dia cofactor untuk
row yang kedua, kolom yang ketiga. Baik, row yang kedua dan kolom yang ketiga adalah di sini. So, apa dia punya cofactor di sini? Sign dia, negatif kan? Kemudian, apa dia punya minor? Minor tadi kita dah cari, iaitu 2. So, sini akan jadi negatif 2. Okay. So, beza dia antara minor dan cofactor adalah yang cofactor ni kita letak dia punya sign, positif, negatif, positif tu. Okay. Baik, saya tunjuk contoh satu lagi. Katakan saya mau cari minor untuk 31, iaitu row yang ketiga, kolom yang pertama. So, row yang ketiga adalah di sini, kolom yang pertama adalah di sini. So, dia punya minor adalah 2, negatif 1, 4, 2. So, jawapan dia akan jadi 4 tolak 4. So, ini adalah sama dengan 8. Apa dia C31? So, C31, okay, apa sign cofactor dekat sini? Sign dia adalah positif. So, positif 8. Okay, ini adalah sign, ini adalah minor. Dan gabung dua ni, dia akan jadi cofactor. Simple sahaja. Okay, kemudian kita akan teruskan dengan mencari determinant of A. So, sekarang ni untuk cari determinant of A, kita boleh pilih nak cari determinant menggunakan row ataupun kolom. Kalau nak guna row yang pertama ke, row yang kedua ke, ataupun row yang ketiga. Biasanya kita akan guna row ataupun kolom yang banyak kosong. Bagi matriks A ni tak ada kosong dekat mana-mana, sama ada row ataupun kolom. So, kita bebaslah nak pilih yang mana satu. Katakan saya mahu cari menggunakan row yang pertama. Okay, so cara dia adalah, kalau ikut rumus, dia adalah A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13. So, bila kita tengok kat sini, ini satu, row yang pertama. Ini row yang pertama, ini row yang pertama. Row pertama, row pertama. Senang cerita dia adalah macam ni. Kamu letak dia punya sign, cari sign cofactor dia. Sign cofactor. Kemudian dia punya entry. Kemudian dia punya minor. Okay. Plus sign darab entry darab minor, plus sign darab entry darab minor. Okay, so kita tengok macam mana nak buat. Okay, ini saya akan cari determinant menggunakan row yang pertama. So, untuk yang sini dulu. So, sign cofactor di situ apa? Positif. Apa entry dia? 1. Entry dia 1. Apa minor dia? So, nak cari minor, kita tutup yang ini, kita akan nampak 4, 2, 4, 3. Selesai yang itu. Baik, kita teruskan. So, yang kedua ni adalah dekat sini. So, apa dia punya sign dekat situ? Sign dekat situ adalah negatif. So, saya akan terus letak negatif kat sini. Kemudian, apa dia punya entry? Entry dia adalah 2. Apa dia punya minor? Minor dia, okay, kita boleh tutup. Dan kita akan nampak nombor situ adalah 3, 2, 1, 3. Kemudian, kita teruskan kepada yang ketiga ni, negatif 1. So, apa dia punya sign kat situ? Positif. Apa dia punya entry kat situ? Negatif 1. Apa dia punya minor? Tutup ni, kita akan dapat 3, 4, 1, 4. So, next step adalah kita hanya perlu kira sahaja. So, ini kita akan dapat jawapan dia. Ini 1 darab dengan 4. Tolak 2 darab dengan 7. Tolak 1 darab dengan 8. So, jawapan dia adalah sama dengan negatif 18. Baik, katakan contoh yang sama juga, tapi saya nak cari determinant menggunakan row yang kedua. Macam mana? Sama juga. Okay. Determinant of A adalah sama dengan, baik, yang pertama untuk nombor di sini, apa dia punya sign of cofactor? Negatif. Kemudian apa dia punya entry? 3. Kemudian apa dia punya minor? Minor dia di situ adalah 2, negatif 1, 4, 3. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah yang kedua. Apa dia punya sign of cofactor kat situ? Positif. Kemudian apa dia punya entry kat situ? 4. Kemudian apa dia punya minor kat situ? 1, negatif 1, 1, 3. Okay, kemudian untuk nombor yang ketiga ni, apa dia punya sign of cofactor kat situ? Negatif. Apa dia punya
entry kat situ? 2. Apa dia punya minor kat situ? 1, 2, 1, 4. Kemudian kita kira. So kita akan dapat negatif 3 darab dengan 10 tambah dengan 4 darab dengan 4 tolak 2 darab dengan 2. So kita kira ini dapat jawapan dia sama juga dengan negatif 18. So bila kita tengok kat sini, tak kisahlah kalau kamu cari determinant menggunakan row yang pertama ataupun row yang kedua, kamu tetap akan dapat determinant yang sama value dia. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan B. So kalau kita tengok kat sini, row yang kedua ada kosong. So kita akan gunakan row ataupun kolom yang banyak kosong. So row yang kedua ada 1 kosong. So kita akan gunakan row yang kedua untuk cari determinant. Kenapa kita guna yang ada kosong? Sebab kita akan jimat jalan kerja nanti. So determinant of A akan jadi sama dengan, baik, apa sign of cofactor untuk nombor kat sini? Dia adalah negatif. Apa dia punya entry? Negatif 3. Apa dia punya minor? Negatif 5, 1, 5, negatif 4. Kemudian untuk nombor yang kedua, apa dia punya sign of cofactor kat situ? Positif. Apa dia punya entry? Kosong. Apa dia punya minor? 2, 1, 2, negatif 4. Jalan kerja ni kena tulis, tapi ini kita dah tahu dah. Kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan kosong. Sebab itu kita pilih row yang ada kosong ataupun kolom yang ada kosong. Kemudian untuk nombor yang ketiga di sini, apa dia punya sign of cofactor kat situ? Negatif. Apa dia punya entry? 1. Apa dia punya minor? 2, negatif 5, 2, 5. Kemudian kita akan kira lah. Okey, so sini akan dapat 3 darab dengan 15. Tambah kosong lah. Kemudian tolak 1 darab dengan 20. So di sini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 25. Okey, so ini adalah menggunakan row yang kedua. Macam mana kalau saya nak gunakan kolom yang kedua? Boleh tak? Kolom yang kedua ni ada kosong juga. So kita cuba. Okey, determinant of A adalah sama dengan, baik, nombor di sini, apa dia punya cofactor? Negatif. Apa dia punya entry? Negatif 5. Apa dia punya minor? Negatif 3, 1, 2, negatif 4. Kemudian untuk nombor yang kedua ni kosong, tapi dia punya sign of cofactor dia apa? Positif. Entry dia kosong. Dia punya minor adalah 2, 1, 2, negatif 4. Kemudian untuk nombor yang seterusnya, apa dia punya sign of cofactor kat situ? Negatif. Apa dia punya entry? 5. Apa dia punya minor? 2, 1, negatif 3, 1. Kemudian kita akan kira. So ini 5 darab dengan 10. Tambah kosong lah. Kemudian tolak 5 darab dengan 5. So di sini kita akan dapat jawapan dia sama juga, iaitu 25. Okey. So sekarang ni kamu dah tahu macam mana nak cari minor, macam mana nak cari cofactor dan macam mana nak cari determinant untuk 2x2 dan juga determinant 3x3. Untuk next video kita akan tengok macam mana nak cari adjoint matrix. Okay, so itu saja. Thank you guys.